Alhamdulillah. Sihat Haji, sihat. Alhamdulillah Haji. Ya Allah. Ustaz, okey Ustaz. Okey, Boleh kita mula. Ustaz Amir Akmal. Ya, Alhamdulillah sihat. Ya, ya. Boleh kita mula Ustaz Boleh insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Disenyor Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, pembimbing kelas mengaji online kita pada hari ini. Warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga kota Bandaraya Johor Bahru yang mengikuti secara live di Facebook Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita sekali lagi bersama-sama berhimpun secara maya dalam program Jom Mengaji Online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur untuk membimbing kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal ma'jura. Terima kasih Ustaz Amir Akmal. Wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berusaha Setiausaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Insinyur Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah kita rafaqkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dapat kita teruskan kelas Jom Mengaji kita pada malam ini. Jadi kita sambung Haji Mustafa ada buat catatan. Salah Ustaz. Minggu ni untuk kita membaca dengan isti'adzah dan bismillah Ustaz. isti'adzah dan basmalah. Ya betul Ustaz. Malam ni kita maksudnya belajar ke macam mana? Belajar. Cara membaca isti'adzah dan basmalah di awal surah ya? Betul Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita saya paparkan di skrin insyaAllah. Video. Isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah dan basmalah. Alif. Alif. Isti'adzah dan basmalah. Okey, kita mulakan Isti'adzah, basmalah dan surah.
Okey, itu tajuk kita hari ni ya. Isti'adzah iaitu singkatan bagi bacaan ta'awudz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Nah, itu isti'adzah. Hukumnya ialah Allah masuk. Okey, hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang dituntut berdasarkan dalil daripada surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hasutan syaitan yang penerjam. Jadi berdasarkan dalil di atas, hukum membaca isti'adzah adalah sunat yang dituntut. Yang dituntut. Basmalah, singkatan bagi bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca bismillah adalah sunat yang dituntut. Ada hukum dia. Yang pertama, sunat yang dituntut. Yang kedua, hukumnya wajibun. Wajib dibaca. Yang ketiga, dilarang membacanya. Ada 3 hukum membaca basmalah. Pertama, sunat yang dituntut. Yang kedua, wajibun, wajib dibaca. Yang ketiga, dilarang dibaca. Sunat yang dituntut, sunat muakkad. Sekejap kita cari. Sunat muakkad ni adalah dituntut kita membacanya apabila dibaca di setiap awal surah. Pokoknya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey. Basmalah. Wajib bila dibaca? Apabila dibaca sebagai rukun. Contoh di dalam solat. Dalam solat dia jadi rukun qauli, jadi wajib baca bismillah ini dalam suratul Fatihah. Okay. Dilarang baca pada surah Bara'ah, surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah dilarang kita baca. Surah At-Taubah tidak boleh dimulai dengan basmalah. Jadi hukumnya dilarang. Okey, terus kepada cara membaca isti'adzah. Cara membaca isti'adzah. Yang pertama, suara dibaca dengan suara yang kuat atau suara yang nyaring. Bila baca suara dengan suara yang nyaring ni? A'udzubillah ni, isti'adzah. Apabila dalam majlis keagamaan. Apabila membaca Al-Quran, dibaca dengan suara yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila membaca dalam majlis tilawah. Contohnya perujian tilawah peringkat daerah, negeri kebangsaan, antarabangsa. Maka hendaklah dibaca dengan bacaan yang nyaring, kuat.
Yang ketiga, apabila belajar Al-Quran, kita baca dengan suara yang nyaring juga. Jadi hukumnya bukan hukum lah, maksudnya suara itu kategori membacanya dengan suara yang nyaring ada tiga. Okey. Okey, jelas itu baca isti'adzah. Isti'adzah. Okey. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? Ada nak tanya? Ada yang tak jelas boleh saya terangkan. Dalam ni ringkas saja. Betul Kalau yang ada tadi dia kat surah Al-Taubah tu kenapa tak boleh baca tu? surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Betul tak? Di dalam Al-Quran ada satu surah dalam ilmu tafsir. Kalau kita rujuk ada kitab tafsir, antara kitab tafsir Qurtubi, boleh buka lah. Antara penjelasan ulama tafsir, kenapa tidak boleh membaca basmalah di awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Menurut ilmu tafsir, surah ini diturunkan ketika peperangan. Ketika suasana kacau bilau. Sedangkan bacaan basmalah adalah bacaan merujuk kepada ketenangan, keamanan. Jadi tidak bertepatan dengan surah yang nak dibaca itu, maka dilarang kita baca di awalnya. Jelas ini berdasarkan tafsiran bagi surah tersebut. Itu sebab di awal surah ini tiada dimulai dengan basmalah. Nanti kita akan belajar cara membaca surah ini bagaimana tanpa bacaan basmalah. Kalau sunat muakkadah tu, sunat yang dituntut tu, kenapa sunat dituntut atau sangat dianjurkan? Sebab hukum sunat muakkad itu adalah diamalkan. Sunat muakkad tu dituntut ketika kita bila mana kita nak memulakan aktiviti kita seperti makan. Sunat muakkad kita membaca di awalnya basmalah. Ya. Minum, sunat muakkad. Masuk ke rumah, apa lagi? Berpakaian, memulakan suatu aktiviti dengan basmalah. Itu sunat muakkad. Sunat yang Betul. Wajib. Wajib tu bila? Wajib dibaca apabila memulai membaca Al-Quran. Mulai dengan membaca Al-Quran. Contohnya basmalah ini wajib dibaca terutama dalam solat lah. Dan awal setiap surah. Tadi saya tersilap tadi. Awal setiap surah tu kita baca kan dia letakkan basmalah setiap surah, betul? Ya. Wajib kita baca basmalah itu sebab dia sebahagian daripada surah tersebut. Hukumnya wajib. Kecuali dilaranglah, bukan wajib dah. Kecuali surah tertentu seperti surah At-Taubah. Tidak kita mulai dengan basmalah. Okey, jelas Ada. Itu sedikit penjelasan berkaitan dengan hukumnya tadi. Tapi kita ada pertambahan sikit lah kalau dalam ni, kalau ikutkan bismillah ni pula, ada yang tidak diamalkan dalam aktiviti tertentu. Kadang-kadang semua benda kita baca, tapi ada tempat-tempat yang tidak disunnahkan lah kita baca. Seperti nak memulai solat, nak takbiratul ihram, kita baca bismillahirrahmanirrahim kan. Itu tidak dibaca lah. Tapi kalau kita baca juga tak ada masalah. Tapi kena beritahu juga ada tempat-tempat yang kita tidak disunahkan untuk kita membaca. Okey? Tapi nak baca tak ada masalah. Yang penting baca pada tempat yang disunahkan. Seperti saya sebut tadi, yang dihukumkan sebagai sunat muakkad. Okay, jelas Okey, seterusnya bila tu ringkas, pasal dia ringkas jadi saya terangkan sikit.
Baca nyaring, baca kuat dalam majlis keagamaan, majlis tilawah atau belajar Al-Quran, kuatkan bacaan lah. Yang kedua, perlahankan suara. Bacaan basmalah ni diperlahankan ketika mana? Dalam solat. Yang dihukumkan wajib fa'idha qara'tal Quran, apabila kita membaca dalam solat dibaca sebagai rukun, kita hendaklah membaca dengan biquwati saut, dengan suara yang kuat. Kuat itu maksud di sini dijelaskan dalam bab solat. Kuat tu maksudnya didengari oleh al-isma' binafsi, didengari oleh diri kita sendiri. Kita dengar suara kita, maksud kuat kat situ maksudnya didengari oleh telinga kita sendiri. Itu hukumnya wajib. Kalaulah kita tak dengar langsung suara kita, makanya tidak sahlah solat kita menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i, kita kena jelaskan suara kita tu dengan suara yang dilafazkan. Suara tu dilafazkan, didengari oleh telinga kita, lafaz suara kita tu. Tak boleh senyap. Ataupun bunyi berbisik-bisik, tak boleh juga. Dia kena dengan suara. Sebab dia rukun qauli. Qauli maksudnya dengan suara. Dengan dilafazkan dengan suara kita. Perlahan tapi didengari. Contoh dalam solat atau bersendirian, baca perlahan. Atau menghafal Al-Quran, kita baca tak menjeritlah, kita baca perlahan. 3 suara perlahan. Boleh setakat ni? Dalam Ustaz. Okey. Kaedah membaca isti'adzah, basmalah dan surah. Yang pertama, berhenti pada akhir isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berhenti di situ. Kemudian berhenti pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian memulai dengan awal surah. Qul huwallahu ahad. Ini cara yang pertama. Boleh? Boleh Haji, boleh faham dan setakat ni? Yang pertama ni. Ustaz. Yang kedua, berhenti akhir isti'adzah. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kemudian sambung basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu. Boleh? Ini cara kedua. Okey. Cara kedua. Okey. Yang ketiga, menyambungkan isti'adzah dengan basmalah. Sahaja. Sahaja. Kemudian berhenti. Seterusnya, memulakan awal surah. Itu memulakan awal surah. Sambung, maknanya isti'adzah. Mana contoh isti'adzah tadi atas kan? Maknanya isti'adzah ni. Isti'adzah ni, a'udzubillah ni, kita cantum dengan basmalah ni. Lepas cantum, berhenti. Jadi yang ketiga. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti situ. Kemudian mulai awal surat. Ambil nafas baru. Qul huwallahu ahad. Itu. Okay, boleh faham yang ketiga? Boleh? Contoh Ustaz. Okay. Yang keempat. Menyambung ketiga-tiga dengan nafas yang sama. Contoh, kena nafas panjang lah. Bila kita nak cepat, biasa kita sambung lah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Itu dia. Cantumkan, gabungkan, sambungkan ketiga-tiga lafaz ini. Boleh, Ji? InsyaAllah, Ustaz. Itu cerita dia. Okey, kalau boleh faham. Terus, peringatan. Dilarang menyambung bacaan isti'adzah dengan ayat yang berkaitan dengan Allah tanpa basmalah. Peringatan lah. Contoh. Dilarang. Dilarang bersambung isti'adzah dengan kalimah Allah tu. Bila ayat dimulai dengan Allah dan boleh menyebabkan makna itu berbeza. Makna dia boleh menyebabkan kekeliruan pada makna tu. Tersalah faham terhadap makna. Jadi contohlah, kena tengok ayat lah. Contoh yang ditunjuk ni jangan kita buat pada surah Al-Baqarah ayat 255. Isti'adzah terus sambung dengan kalimah ayat pada ayat 255 tu. Itu dilarang, tak boleh. Contoh dalam tu ditunjuk tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu. Nampak? Cantum. Millahu la. Dicantum jadi makna dia tak tepat. Lari dah. Dia rosakkan makna kat situ. Jangan cantumkan. Ada tempat memang tak boleh lah. Dilarang sebab dia tu dilarang. Okay, boleh catat lah Boleh catat surah Al-Baqarah ayat 255, ayat surah Fussilat ayat 47. Ini catat je. Tapi biasa orang tak buat, Haji. Biasa orang tak buat. Tapi kadang-kadang bila terlintas nak buat tu. Sebab alasannya kita ada urusan ke. Jadi waktu tu lah terlintas nak buat. Walaupun terlintas nak buat, kena semak balik. Semak dulu, boleh ke sambung ayat ni dengan isti'adzah sebagainya. Okay? Boleh Ji jelas? Ya, Ustaz. Mantap. Alright. Terus. Ni. Cara membaca basmalah antara dua surah. Ini saya dah tunjuk tadi lah. Saya dah tunjuk tadi. Iaitu berhenti pada surah yang pertama. Contoh dia bagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1 tu. Fi jidha hablum min masad. Berhenti dulu tu. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti juga kat situ ujung dia. Ambil nafas baru. Qul huwallahu ahad. Betul. Berhenti sampai betul. Okey. Okey, sekarang semua orang ikut saya baca. Kita buat praktikal. Tadi saya tunjuk je. Ini kita tunjuk. kita buat sama-sama. Okey, cara pertama berhenti akhir ayat pada surah yang sebelum. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Kemudian kita ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian kita ambil ayat yang pertama. Lepas berhentilah. Lepas berhenti dulu. Qul huwallahu ahad. Cuba baca. Qul huwallahu ahad. Ucapan pertama yang dibenarkan. Yang kedua, berhenti akhir surah pertama. Kemudian sambung bacaan basmalah dengan awal surah kedua. Ini pun kita dah buat tadi. Sekarang ikut saya baca. Bismillah. Mana? Surah yang akhir. Okey, dia bagi contoh bawah tu.
fi jidha hablum min masad. Cuba baca. في في جيد جيدها حبل من مسد. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cuba baca. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Itu cara kedua. Cara ketiga sambung. Sambung akhir ayat dengan basmalah. Mula sambung pada awal surah. Boleh ke? Dalam tu katanya kaedah ni dibolehkan. Mari kita boleh ikutlah. Sambung semua sekali. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, boleh. Kena cek nafas lah. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Okey. Jelas ni? Okey. Itu cara yang dibolehkan. Ada 3 cara tadi. Okey, selesai. Jelas Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada kita terus Tak ada kita teruskan. Terdapat satu kaedah yang tidak diharuskan. Tidak diharuskan dalam membaca basmalah antara 2 surah. Tidak diharuskan. Pertama, menyambung akhir surah yang pertama tu dengan bacaan basmalah dan berhenti di akhir basmalah. Tak boleh macam tu. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat akhir surah sebelum, sambung dengan bismillah. Berhenti macam tu, tak boleh. Tak boleh buat macam ni. Maknanya pendek kata ikut. Yang tak boleh kena ingat yang tak boleh. Itu gabung beginilah, tak boleh. Berhenti pada hujung basmalah apabila ayat terakhir pada surah sebelumnya tu dia disambung dengan basmalah. Tak boleh. Tidak diharuskan. Kemudian berhenti baru sambung ayat. Qul huwallahu ahad. Itu tidak boleh. Alright. Tak banyak pun. Ni kita tunjukkan. Okey, jelas? Ada soalan nak tanya? Ada soalan sila tanya. Kalau ada soalan nak tanya sila tanyalah. Ustaz, nak tanya Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, kalau contoh kalau kita sambung boleh tak macam biasa susunan macam contoh fi jidha hablum min masad. Tapi kalau kita sambung surah Al-Falaq boleh tak kita melangkah contoh? Boleh tak? Contoh. Maksudnya Kita daripada surah contoh daripada surah Al-Masad kan. Kita dah habiskan itu fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim tu Ustaz kan? Tu. Ya. Lepas tu lah kita ambil surah mana tak susunan, kita ambil surah Al-Falaq contoh surah An-Nas boleh tak? Boleh. Boleh Tapi Ustaz, pastikan mula ada bismillah di awal lah. Ya. Tak ada masalah. Bismillah tu jangan tinggal lah. Supaya Ya insya-Allah. kita membaca surah berikutnya dengan dimulai di awalnya basmalah. Itu tertib dia. Betul lah. Yalah kalau macam kita baca surah Al-Masad kita ambil surah Qul Huwallahu Ahad kan. Surah Al-Ikhlas susunan dia tapi kita macam ambil surah lain. Betul. Mesti ambil surah lain selepas daripada surah Al-Masad lah. Okey.
Lepas surah Al-Masad. Contoh kalau kita dalam surah Al-Falaq, maksud Ustaz boleh lah. Kita ambil terus surah Al-Falaq sambungannya. Boleh, boleh. Boleh insyaAllah Ustaz. Okey, sekejap. Betul. Terima kasih. Okay, ada soalan lagi? Nak tanya? Ada yang tanya? Tadi soalan yang ditanya tadi tu tu ulang sikit lagi lah. Soalan maknanya kalau surah yang disambung tu mestilah ikut turutan. Itu yang sepatutnya lah. Yang sepatutnya ikutlah turutan. Ikutlah turutan. Itu yang sebaiknya. Memang hukumnya begitulah. Membaca surah mengikut urutan. Dan mengikut mana tadi kalau ikut macam kira apa, tak turutan lah, maksud dia macam tadi fi jidha belum mimasa dia kan. Lepas tu kita tu ambil tu kita sambung pada ambil keluar Al-Falaq punya tu. Kita sambung bila mimasa bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tak turut-turutan saya masuk pada situ. Kalau dia kalau ikut hukumnya dia dihukumkan makruh lah kalau dibawa dalam solat lah jadi kalau dalam solat lah, dalam solat ni dia yang terbaik, yang sepatutnya dia kalau kita tak ikut turutan ni tak ada masalah, tak sampai membatalkan solat pun. Dia tidak sampai membatalkan solat. Contohnya solat setelah Fatihah contoh kan, setelah dalam Fatihah dalam solat fardu contohnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, kita setelah membaca surah Fatihah pada setiap rakaat, kita dianjurkan baca surah lain daripada Quran kan. Tak semesti lepas Fatihah tu mesti Al-Baqarah. Tak semestinya. Kita boleh baca surah selain daripada Al-Baqarah. Kita boleh langkau. Tak ada masalah. Asal tidak mengubah urutan bacaan yang diwajibkan. Maknanya urutan tu lepas Fatihah surah kan. Surah apa terpulang, melangkau pun tak apa. Kalau membaca surah tidak mengikut urutan tertentu dalam Quran tu, dia taklah sampai membatalkan solat. Tapi adalah disarankan kita pilihlah surah yang sesuai mengikut urutan tu. Boleh insyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita baca dalam solat sunat tahajud ke, rawatib ke, urutan surah tidak wajib kita ikut. Tak wajib kita mesti ikut urutan tu. Tapi hukum baca surah tak ikut urutan ni dalam solat tidaklah membatalkan. Tak ada sampai membatalkan. Itu kena faham kat situ lah. Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Solat tetap sah, tapi kita disarankan untuk menyempurnakan ibadah kita biarlah ikut urutan. Okey. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Lagi boleh tanya. Berkaitan dengan isti'adzah basmalah di awal surah. Pada surah. Sebelum baca surah. Dah habis lah ni. Kita secara ringkasnya dah habis lah. Habis. Okey. Jadi kita terus. Haji boleh kita teruskan Haji? Boleh Ustaz. Ada yang nak tanya? Kalau ada nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Kalau nak tanya lagi, kita buka kitab. Dia. Okey, jadi kita praktik, kita buka balik kitab kita, kitab tajwid ni.
kita membincangkan cara membaca surah yang ni basmalah pada surah At-Taubah ni. Tapi tak dia baca basmalah lah. Cara nak baca surah At-Taubah tanpa basmalah. Macam mana baca ni? Ada 3 cara. Kita bincang isu bismillah. Tapi basmalah ni kita nak baca, tak boleh baca pada surah At-Taubah. Habis nak baca macam mana? Ada 3 cara baca untuk membaca surah At-Taubah ni. Pertama, berhenti pada akhir surah sebelum dia. Akhir surah sebelum dia apa? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal tu adalah surah yang sebelum surat At-Taubah. Terletak pada sebelum surah At-Taubah. Itu surah Al-Anfal lah nama dia. Boleh? Jelas? Allah. Okey. Jadi berhenti pada akhir surah itu. Berhenti, kemudian buat apa? Berhenti, lepas berhenti, kita mula sambung terus bacaan surah At-Taubah pada awal dia. Awal ayat tu, mula terus. Contoh, saya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara ni kaedah ialah dengan cara berhenti, waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Okay, cuba baca semua. Inna Allah bikulli syai'in alim. Berhenti terus. Ambil nafas baru. Bara'atum minallahi wa rasulih. Cuba. Bara'atun minallahi wa rasulih. Okay. Ambil daripada wa rasulihi. Kalau nafas pendek, kita ambil kat situ je lah. Wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sila. Wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nampak? Tak ada baca basmalah di situ. Ni cara pertama lah. Berhenti. Jadi 3 cara. Cara kedua, dibaca secara saktah. Ni saktah. Yang kedua saktah. Maknanya saktah ni letak kat mana? Di akhir surah Al-Anfal. Kemudian membaca awal At-Taubah. Saktah kan? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Innallaha bikulli syai'in alim. Matikan. Mim tu. Alim. Lepas tu stop. Senyap. Tahan nafas lah. Bukan berhentikan suara terus. Tahan nafas. Jangan saya baca sekali lagi. Ini sakta sini. Sakta ni kat sini. Matikan mim ni. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini namanya saktah. Berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Kemudian menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Dengan suara dan dengan nafas yang sama. Tahan je. Tahan 2 harkat. Kemudian baru lepaskan kembali suara kita dengan nafas yang sama. Itu namanya saktah. Boleh? Okey, sekarang ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kita nafas dulu, cuba baca. Innallaha bikulli syai'in alim.
براءة من الله ورسوله. Ini dipanggil saktah. Berhenti seketika pada mim yang dimatikan di hujung tu. Okey, cara yang ketiga, wasalkan akhir surah Al-Anfal. Wasal maksudnya sambung kan. Sambung terus. Sambung dengan surah At-Taubah, sambung. Cara yang ketiga, dengar saya baca. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Baca. Bismillah. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. من الله ورسوله. Allahi Rasulih. Okey. Allah. Ini cara yang ketiga. Pada surah At-Taubah. Ini cara baca dia lah. Tanpa basmalah. Okey. Habis 3 cara. Tengok penjelasan dia apa dia? 3 cara tersebut adalah kaedah umum bagi bacaan antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Tu cara dia. 3 cara tu. Adapun secara terperincinya maka harus dibaca dengan 11 wajah, iaitu waqaf secara sukun. Sama ada 2, 4, 6 harkat. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaf dengan ismam. Ada 2, 4, 6 harkat juga. Yang ketiga, waqaf dengan raum. 2 harkat sahaja. Kemudian saktah. Boleh dibaca sama 2, 4 atau 6 harkat. Dan wasal 2 harkat sahaja, kata Imam Al-Mutawalli. Okey. Habis. Okey, ada soalan nak tanya tentang surah At-Taubah ini? Ya. Ada nak tanya tak? Okey. Sambung. Ini perkara yang dilarang tadi kita dah sentuh tadi. Dilarang menyambung akhir surah pertama, akhir dengan basmalah, dan berhenti kat basmalah tu. Dilarang. Kemudian baca awal surah berikutnya, kerana bismillah itu dijadikan awal surah, bukannya di akhir surah. Okay, jadikan basmalah di awal surah. Contoh surah. Dijadikan di awal surah, bukan di akhir. Contoh. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Dicantum sambil dengan bismillah. Cuba baca. Wa min شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن Rahim. Ini bacaan yang dilarang. Tak boleh jadikan bismillah tu hujung ayat ketika habis ayat. Jadikan basmalah, apa tadi sebut ni? Jadikanlah basmalah tu di awal surah. Jadikan dia di awal. Jangan duduk di akhir bismillah tu. Alright. Okay. Terus. Allah. Okay, ni kita dah terang tadi. Ada baca bismillah di awal. Okey, ada soalan nak tanya tak? Selesai dah kot baca bismillah ni. Habis dah. Okey. Okey, kalau tak ada kita sambung tajuk berikutnya, iaitu saktah. Kita bincang perkataan saktatun. Saktah. Ni saktah. Mengikut imam. Saktah.
Apa maksud sakta? Berhenti seketika. Itu maksud sakta. Apabila bertemu dengan ayat yang wajib kita sakta lah. Contoh dalam ayat ni kita buat catatan lah. Yang diwajibkan sakta mengikut Imam Hafsin. Ni ikut Imam Hafsin. Ni ikut Imam wajib dibaca sakta. Wajib dibaca sakta. Sekejap. Mana tadi? Apabila bacaan kita wasal. Ingat baik-baik. Sakta ni dalam riwayat Imam sakta ni wajib kita baca tau. Tak boleh tinggal. Wajib dibaca. Tapi syarat dia kena baca terus. Baca wasal. Kalau baca wakaf tak wajib lah. Tak wajib. Wasal wajib. Tu walau nampak sakta tu hati-hati. Kita kena diminta untuk baca lebih. Mana tadi? Dibaca sambung kan. Contoh saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Tu dia. Saktah berhenti seketika baca iwaja. Kiraan 1, 2 baru 1, 2 baru kita sambung bacaan. Itu yang pertama pada surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Okey. Okey, dengar hikmah dia. Hikmahnya untuk menyatakan bahawa qayyimal bukanlah sifat bagi iwaja, tetapi qayyiman adalah hal bagi dhamir ataupun ganti nama yang terdapat pada lafaz lahu. Hal yang berlaku pada dia. Okey. Boleh cakap ni? Ni yang pertama. Yang wajib sakta. Yang kedua wajib sakta pada surah Yasin. Ni. Mim narqadina. Berhenti seketika. 2 kiraan jari. 1, 2. Lepas tu baru sambung bacaan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Tu dia. Kalau tak berhenti, kenapa Ustaz? Kalau tak berhenti? Betul lah. Kalau tak berhenti, maksudnya apa tu? Memang kena baca terus. Kalau sambung terus, memanglah. Memang hukumnya wajib sakta lah. Betul. Kalau kita niat nak berhenti kat situ, sebab kita takut nafas kita tak tersampai, maka kita boleh berhenti. Tak ada masalah. Nak takut nafas tak sampai, boleh berhentilah. Mim marqadina. Tapi apabila kita berhenti, tidak wajib sakta dah. Tak wajib dah. Dia Google perkataan wajib tu. Sebab kita tak mampu kan. Mim marqadina. Stop 2 akad. Dah habis. Sebab kita niat berhenti je. Mim marqadina. Ambil nafas baru. Sebab kita berhenti. Niat. Yang ketiga surah Qiyamah. Al-Qiyamah. Iaitu kalau nak bacaan dia. Wa qila man. 1, 2. Sambung. Raqa. Gitu cara dia. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Cuba baca. Waqi. Waqila man raqa. Bagus. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Yang keempat ni yang wajib saja. Yang wajib mengikut imam. Suratul Mutaffifin. Ayat dia. Kalla bal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu dia. Ada saktah di situ. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk memberitahu bahawa bal rona adalah 2 perkataan yang berasingan, bukan satu kalimah. Seperti wawarkan kalimah atas wazan fa'ala barrona. Kalimah yang berasingan. Jelas habis 4 ni. Habis. Selesai. Ada 4
tempat wajib saktah ketika bacaan wasal. Ingat, kata wasal tu kena ingat. Kalau berhenti tak wajib saktah lah. Kalau kita niat memang nak berhenti pasal tak cukup nafas, alasan kukuh, alasan tu, maka bolehlah kita ambil pendapat yang tadi tu. Empat tempat yang diwajibkan saktah. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Tu saktatun? Ada? Tak ada nak tanya? Surah Al-Mutaffifin. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah lah. Okey. Okey, tak ada tanya. Okey, terus. Kita terus cari yang mana yang sesuai juga ni. Okey, Bari Tanwin. Okey, kali ini kita melihat dan mendengar penjelasan berkaitan dengan tanda-tanda yang diletakkan di dalam Al-Quran. Tanda-tanda yang diletakkan Al-Quran. Untuk kali ini kita bincang berkaitan tanda tanwin. Tanda tanwin. Kita follow kenyataan yang dalam ini je lah. Mana yang dia jelaskan kita follow lah. Okey. Apa ni? Belah. Ni apa? Belah. Okey, kaedah penulisan tanwin terbagi kepada beberapa keadaan ikut pendapat yang terpilih, iaitu mushaf yang terdapat di sisi kita pada hari ini seperti mushaf yang dicetak di Madinah dan Arab Saudi, iaitu jika tanwin diizharkan maka tulisannya 2 baris selari. Kalau dia kalau dibaca izhar, bacaannya selari. Tanwin bentuknya selariah, maknanya bacaan dijelaskan, tak boleh dengung lah. Contoh bawah ni, ikut saya baca. Azaban alima. Cuba baca. Azaban alima. Azaban alima. Azaban alima. Itu maknanya bunyi tanwin yang diizharkan. Diizharkan. Dijelaskanlah tanwinnya. Azaban ban. Dia tak ada pusing mana-mana. Fokus tu. Yang kedua. Bentuk tanwin itu baris atas selari. Sambung lagi. Jika tanwin diidghamkan maka ditulis bentuk baris 2 yang tidak selari. Kalau dia ada diidghamkan atau diikhfa, tanwin bentuknya ni tak selari. Satu depan panjang, satu belakang pendek, ke belakang sikit. Okey. Jika tanwin tersebut diidgham maka dipanggil idgham kamil, maka diletakkan tanda syiddah di atas huruf yang diidghamkan. Contoh ni, masuk secara sempurna. Kamil maksudnya masuk secara sempurna. Sempurna tanwin ni masuk ke dalam mim. Azab, ba saja bunyi kat mulut, ba. Baris kedua ni kena masuk dalam. Azab muhina. Cuba baca. Azaban muhina. Masuk ke dalam mim secara sempurna. Okey, cukup tu. Bentuk tanwin hadapan. Bentuk tanwin, okey, ada satu bentuk tanwin bentuk 99. Ni bentuk ni tanwin hadapan. Bila bentuk 99 ni maksudnya apa? Bacaan tu perlu mana tadi? Masuk secara idgham secara penuh. Azabum bu dulu, baris kedua tanwin baru dimasuk kepada mim.
Azabum muqim. Cuba baca. Ada. Okey. Tu. Okey, ada soalan nak tanya? Banyak hari ni kita sentuh ni. Tak boleh banyak sangat ni. Nanti kita tak terlepas. Dia belajar ni kena berfokus. Walaupun sikit fokus, insyaAllah kita boleh dapat. Right. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita tutup? Bersini je dulu. Tanwin kita bincang minggu depan lah. Akan datang. Haji catat bacaan bertanwin. Bacaan, cara baca tanwin. Cara baca huruf yang bertanwin. Buat catatan sikit lah. Cara baca huruf yang bertanwin. Okay. Okay. Habis. Ada nak tanya tak untuk setakat ni? Kalau soalan silakan tanya. Tak ada masalah. Kalau soalan lah. Sebelum kita tutup. Ada 3 tajuk tadi kita sentuh. 3 tajuk yang besar. Jadi dah selesai dah. Jadi kalau ada soalan lagi boleh tanyalah kalau ni. Okay. Ustaz, saya baru tinggal Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ada apa? Ada satu soalan berkenaan sembahyang. Silakan. Berkenaan apa tu? Sembahyang. Silakan je, silakan je. Ada macam contoh kalau macam saya ni sihat walafiat kan. Ya. Sembahyang biasa saya berdiri apa, tapi kalau sembahyang sunat saya duduk, boleh tak? Solat apa? Solat sunat secara duduk. Secara Hukum. duduk. Maknanya hukum solat sunat secara duduk. Betul. Hukum solat sunat secara duduk. Maknanya ikut mazhab Syafi'i lah. Apa hukum dia? Macam tu lah. Ya, betul. Okay. Sebab saya nak kena dengar dengan jelas kan. Mengikut mazhab Syafi'i ke kan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, hukum solat sunat yang dilakukan secara duduk tanpa alasan tanpa alasan tertentu. Dia tak ada alasan lah. Dilakukan secara duduk. Hukumnya adalah makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Solat sunat yang dilakukan secara duduk tanpa alasan tertentu adalah makruh. Okey. Tapi dalam agama kita, dalam syariat kita, solat sunat ini dianjurkan untuk dilakukan dengan mengikut cara yang sesuai. Iaitu kita kena berdiri dulu. Macam solat wajib. Berdiri tegak dulu. Kalau sebab mampu kan berdiri tegak. Kecuali ada uzur, Haji. Contohnya apa alasan tu? Kena ada alasan. Contoh Haji letih ke? Faham Haji? Kalau letih, terangkatlah makruh tu. Sebab dia sebab yang tertentu kata tadi. Jangan saja-saja duduk je. Maksudnya Haji memang duduk tu dengan sebab. Letih ke, tak larat ke, dia mesti bersebab. Biar ada sebab je. Biar ada sebab supaya tak jadi makruh. Biar kita buat tu memang kita duduk tu sebab kita tak larat ke atau keletihan sebagainya. Mesti ada sebab. Sebab dia kata kecuali ada uzur atau halangan yang menghalang daripada melakukannya. Contoh, solat kita, solat sunat yang normal kita lakukan, solat sunat tahajud, solat sunat duha, solat sunat rawatib. Berdiri adalah lebih utama. Dia kata lebih utama kalau kita berdiri. Sebab Nabi SAW, ni sunnahnya lah, Nabi SAW dia melaksanakan solat sunat secara berdiri. Tapi kalau kita duduk, tanpa alasan je. Orang kata duduk tu tanpa alasan. Memang boleh duduk je. Tak batalkan solat. Dia sudut batal, tidak batal. Tetap sah. Tapi kalau tanpa alasan langsung, seperti sakit, keletihan, keadaan badan kita tak mampu. Tak mampu. Kalau alasan tu sakit ke lelah tu tak ada masalah. Duduk. Tapi tanpa alasan ini,
tanpa uzur lah. Tanpa uzur bisa, ataupun kita macam maksudnya kita saja-sajalah, kita nak duduk je. Itu dianggap kurang sempurna je. Walaupun solat tersebut tetap sah. Jelas je ya? Ni Tapi Ustaz, tapi dia ada perbahasan dia solat wajib dia berdiri Ustaz. betul. Waktu solat wajib dia berdiri, tapi solat sunat dia duduk. Macam mana tu? Haji faham tak maksud saya tadi? Kalau solat wajib terus duduk, solat tu tidak sah. Haji kena faham tu. Terus tidak sah kalau solat wajib. Tapi solat sunat terus duduk, dia sah. Tapi kalau tak sekali sah saja duduk, hukumnya makruh. Tak adalah batal. Tapi solat wajib tiba-tiba duduk, tidak sah solatnya. Dia lain, dia beza. Saya saja duduk, solat wajib tak boleh. Tidak sah solat. Solat sunat saja-saja duduk boleh, tetap sah, tapi makruh. Kenapa? Tak ada alasan yang munasabah kita nak saja duduk. Itu sebab kita kena faham hukum tu. Memang boleh solat duduk, tapi alasannya apa? Duduk tadi. Sebab Ustaz Mesti ada sebab. Jangan saja-saja je. Boleh solat duduk, boleh. Tapi sebabnya apa nak tahu? Itu sebab diutamakan berdiri. Kalau tak ada sebab yang munasabah, kita mampu berdiri. Berdiri. Sebab apa? Sebab kita mampu. Faham tak, Ji? Tapi kalau kita tak mampu, duduk. Tak ada masalah. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ni dalam mazhab Syafi'i. Solat sunat duduk tanpa uzur adalah makruh. Namun dia tetap sah. Sebaiknya kita, kalau kita mampu, laksanakanlah berdiri. Kecuali jika ada apa? Alasan yang membolehkan kita untuk melakukan dalam keadaan atau posisi duduk. Kena faham betul konteks tu. Jangan kita faham boleh solat sunat boleh duduk, tak ada masalah. Sebagai seorang guru, ustaz, terangkan bagi habis, bagi jelas untuk masyarakat faham. Takut haji faham dijelaskan begitu je. Solat sunat boleh duduk, solat fardu tak boleh terus duduk, kena berdiri. Kena jelaslah. Memang boleh duduk, solat tetap sah, tetapi makruh sekiranya kita duduk tu tanpa sebab yang munasabah. Faham tak, Ji? Kena hukum tu kena bagi habis jelaskan, bagi masyarakat faham. Jangan saja-saja duduk tu alasannya saja-saja. Saja tak ada sebab apa-apa nak duduk je. Rugilah. Keutamaannya berdiri. Kenapa? Kenapa keutamaan berdiri sunatnya? Sebab Nabi SAW kalau di solat sunat dia berdiri. Mana Nabi duduk? Jadi apa yang Nabi suka buat itu adalah sunat. Perkara yang Nabi suka buat tu dipanggil sunat. Maknanya dapat pahala kita buat. Kalau kita duduk dengan sebab yang munasabah seperti yang disebutkan tadilah, mungkin letih, boleh terus duduk, tak ada masalah. Sebab keletihan tu menyebabkan kita nak solat tapi kita tak mampu, kita letih ke, duduk je, tak ada masalah. Tetap sah sebab dia solat sunat dan dia bersebab. Tapi solat fardu tak boleh terus duduk, kena cuba dulu berdiri mengikut kemampuan. Bila tak larat tu, bila tiada kemampuan baru duduk. Dia tak boleh terus duduk. Ada orang dia datang masuk dalam solat dalam keadaan berdiri, naik motor boleh. Angkat kerusi boleh daripada belakang ke depan. Lepas tu time solat terus duduk. Tu tidak sah. Dia kena berdiri dulu sebab dia masa dia angkat kerusi mampu pula berdiri, masa naik motor mampu pula berdiri. Ini hukum ni kita kena dengar dengan jelas betul-betul. Bukan kata boleh je kita terus nak duduk. Bagi jelas, bagi dengar, bagi habis hukum. Kenapa boleh duduk solat sunat tu terus, tak ada masalah, tetap sah, tapi dengan sebab yang tertentu. Walaupun letih, boleh. Letih ustaz, tak apa. Sebabnya letih. Boleh solat sunat, tak ada masalah. Okey, jelas Jelas. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Ada masa tak apa, kita tambah satu soalan kalau ada lagi lah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Tanya. Mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Kalau yang tak boleh, saya tawakuf dululah. Saya cari dulu bahan yang tepat, baru saya sampaikan. Okey, ada lagi nak tanya?
Minggu depan apa ni tanwin minggu depan lah. Minggu ni cukup lagi. Okey. Okey. Boleh? Okey, sekadar ni dulu Jadi Haji catat tanwin sambung penerangan tentang bacaan bertanwin dengan tanda tanwin yang perlu dijelaskan tu. Dia ada banyak bentuk tanwin ni ada banyak bentuk Jadi kita bincang pada minggu akan datang. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Jumpa lagi Jumpa lagi Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Okey, Ustaz Amirul. Jumpa lagi. Jumpa lagi, Ustaz. Dan rakan-rakan Assalamualaikum. semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.